Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada pelajar yang dihormati sekalian. Hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita dalam prinsip bimbingan dan kaunseling dalam topik teori pemusatan insan. Dan kita akan aplikasikanlah teori ini dalam sesi kaunseling yang pelajar-pelajar sekalian akan lalui. Tak lama lagi. Tak apa, kita akan mulakan. Berikut adalah objektif kuliah kita pada hari ini. Kita akan mengenali tokoh. Saya akan serahkan nanti saya akan berikan tugasan untuk tokoh ini kepada anda. Seterusnya kita akan menghuraikan pandangan teori ini terhadap manusia. Seterusnya kita akan pelajari tentang konsep utama dalam teori ini. Setelah itu kita akan pelajari apakah matlamat teori ini dalam proses kaunseling. Kata lain, kita akan belajar untuk aplikasikanlah teori ini kepada klien kita, insyaAllah. Dan akhir sekali kita akan mempelajari tentang kelebihan dan kekuatan teori ini dalam sesi kaunseling. Okey, kenal tak lelaki ini, jejaka kaca ini? Beliau adalah Carl Ransom Rogers. Itu pengasas kepada teori ini. Okey, awal-awal sudah ada tugasan, tak mengapa, tugasannya ringkas dan mudah. Pelajar boleh memberikan sedikit refleksi lah dan senaraikan beberapa sumbangan beliau dalam ruangan komen di YouTube nanti ya. Okay, saya akan tengoklah, saya akan baca dan akan menilailah jawapan-jawapan anda. Kita akan buat perbincangan nanti, tak apa. Okey, kita akan teruskan kepada pandangan teori ini terhadap manusia. Seperti yang kita tahu, teori pemusatan insan. Okey, teori ini berpusat kepada mempercayai bahawa manusia ini secara semula jadi adalah bersifat positif dan membina. Perasaan-perasaan positif lah kata lainnya. Kita percaya bahawa manusia ni tidak jahat, tidak lahir jahat. Mereka ada pegangan yang kuat terhadap dirinya bahawa untuk menjadi orang yang baik. Tiada orang dalam dunia ni mahu jadi jahat. Okey. Sebenarnya dia menolak sekuat-kuatnya anggapan bahawa manusia itu tidak boleh dipercayai dan pasif dan menjadi mangsa sifat biologi atau sekitaran. Menolak anggapan bahawa manusia itu perlu diarah, didorong, diajar, didera, diberi ganjaran, dikawal ataupun diuruskan hidupnya oleh orang lain. Okay. Teori ini boleh katakan bercanggahlah dengan teori-teori tingkah laku di mana kita mengubah tingkah laku kita berdasarkan apa rangsangan daripada luar, seperti ganjaran, dikawal, didera. Teori ini menolak teori tingkah laku yang telah kita pelajari sebelum ini. Seterusnya, pendapat teori ini terhadap manusia adalah manusia memang dari mula lagi dah mempunyai kecenderungan semula jadi untuk mengembangkan diri. So kata lain, untuk mencapaikan kesempurnaan diri iaitu self-actualization, seperti Abraham Maslow pernah yang kita pelajari sebelum ini. Okey, manusia ni dia menjustifikan kepada diri kita semua bahawa manusia ni baik semuanya, tapi kalau kita berlaku jahat ni disebabkan ada satu sebab kita satu tindak balas kepada pertahanan diri. Itu kalau kita diancam, diugut, barulah kita akan bertindak sebab agresif untuk menyelamatkan diri kita. Itu je antara reason ataupun pandangan teori ini terhadap manusia. Sebab dalam asasnya manusia adalah baik. Apabila manusia bertindak buruk, bermaksud dia ingin melakukan sesuatu untuk mempertahankan dirinya. Dalam teori ini juga, dalam aplikasi dalam kaunseling, teori ini berpendapat atau menolak pandangan bahawa kaunselor adalah seorang yang pakar ataupun penyebab kepada perubahan. Sebabnya kenapa? Dalam teori ini, klien adalah objek utama ataupun insan ataupun individu utama yang mengubah diri. Sebab manusia, kita berpusatkan tentang manusia. Teori ini berpusat pada seorang insan, manusia. Jadi dalam proses untuk membantu klien, maksudnya klien itu sendiri perlu membantu dirinya. Sebab itu dalam teori ini, segala maklumat ataupun perkara-perkara yang berlaku dalam hidup klien adalah lebih utama untuk kita huraikan dan kita kenal pasti apakah yang berlaku dalam hidupnya. Berikut adalah beberapa konsep utama dalam
teori pengusahaan insan. Yang pertama adalah konsep kendiri. Okay, yang ini kita akan jelaskan dari segi apakah diri kita ni dibentuk. Sebenarnya diri kita terbentuk atau konsep diri kita terbentuk daripada persekitaran lah, persepsi, gambaran atau keterangan kita terhadap diri sendiri pertama. Seterusnya daripada pengalaman positif dan negatif. Dan ia memberikan kesan lah kepada diri, macam mana kita bertindak, macam mana kita membentuk diri kita sebagai seorang manusia. Kita melihat diri kita sebagai seorang manusia macam mana. Dia mestilah daripada persepsi atau gambaran kita melihat diri persekitaran kita, interaksi kita dengan orang lain, interaksi kita dengan ibu bapa sebagai contoh. Kalau ibu bapa kita membentuk kita dengan memberikan kepercayaan, memberikan nilai-nilai yang positif, ia akan membentuk konsep kendiri yang bagus. Sebaliknya, sekiranya kita dibesarkan dalam keadaan yang dikongkong, diberikan kata-kata negatif, dia membentukkan konsep kendiri kita yang lemah. Kadang-kadang kita boleh perasan ada di antara kita yang mungkin pernah mengalami trauma semasa kanak-kanak, kita akan lebih faham kenapa sesetengah klien ataupun manusia itu bertindak untuk membenarkan diri, tiada keyakinan diri. Itu semua mungkin disebabkan oleh pembentukan konsep kendiri yang lemah akibat persekitaran ataupun hubungan yang tidak baik. Okay, seterusnya adalah konsep kendiri unggul, idea self dan kendiri sebenar. Okay, dalam dua konsep ini perlunya kita faham tentang antara jurang ni. Contohnya sekali adalah kendiri unggul. Ini adalah ciri-ciri yang diidamkan oleh individu. Dan kendiri sebenar adalah apa yang berlaku di sini. Okay, sekarang kita bagi contoh. Seorang kita lah sebagai saya sebagai contoh, seorang lelaki yang mengidamkan, contohnya adalah ingin dapatkan bini yang cantik, contoh. Tapi bila keadaan sebenar, bini saya tak cantik, ada konflik kat situ. Itu yang penting untuk kita melihat antara jurang itu. Sebab kalau antara kendiri unggul dan kendiri sebenar itu tidak realistik ataupun tidak selari, itu akan menimbulkan konflik dan dia akan memberikan kesan kepada pembentukan insan secara pembentukan diri dalam tu. Macam mana kita nak jadi lebih baik sekiranya kita ada doubt ataupun kesangsian dalam pemikiran kita. Yang seterusnya adalah kesempurnaan diri. Seperti yang kita cakap tadi sebelum tadi, teori ini memfokuskan tentang bagaimana manusia membentuk dirinya untuk menjadi yang lebih baik ataupun menjadi yang lebih baguslah dari segi pemikiran, keseluruhan, kematangan diri, hubungan kita dengan orang lain. Itu dipanggil self-actualization, seperti yang kita belajar dalam teori kehendak manusia, iaitu dalam Abraham Maslow. Okey. Berikut adalah matlamat teori pemusatan insan. Okey, kita boleh tahu matlamat ni digunakan ataupun diaplikasikan dalam sesi kaunseling. Perlu pelajar faham tentang matlamat ialah kita bukan nak menyelesaikan masalah, tapi membantu klien untuk proses pertumbuhan atau pengembangan diri. Sebenarnya masalah yang dialami oleh klien ni bukanlah sesuatu yang sukar ataupun impossible untuk diselesaikan oleh klien itu sendiri. Kita sebagai kaunselor lebih kepada pembimbing. Kita akan merungkaikan apa yang boleh membantu atau membuka idea kepada klien itu. Sebagai contoh, klien datang dengan masalah kewangan. Kita tidak boleh menyediakan cadangan ataupun tu. Sebaiknya kita menyelesaikan masalah. Kita bukan memberi, orang kata jika orang tu miskin, jangan beri ikan tapi beri joran. Itulah kita punya proses. Kita datang untuk, kita bukan datang, klien datang untuk diajar bagaimana untuk menguruskan masalahnya. Okay, dari segi tu kita bagi contoh macam mana kita nak atasi masalah. Kita buka, kita minta klien fikir apa yang dia rasa dia mampu buat based on dirinya. Itulah, kita tak fokus pada benda lain, kita tak fokus di luar, kita fokus pada dirinya, apa kekuatan dirinya. Kita merungkai sama-sama. Itulah pemusatan insight, kita berpusat pada klien. Okay, yang kedua adalah menyediakan suasana yang sesuai. Ini adalah setting tempat kita counselling tu. Membantu klien menjadi diri sendiri. Ya, kita akan tetap, macam saya cakap tadi,
kita akan fokus kepada ini, jadikan diri sebenar dan kita merungkai apa sejarah tentang hidupnya, apa yang dia boleh fikir, fokus pada diri dan bukannya masalah. Betul. Jangan kita fokus pada masalah, kita rungkai pada diri. Apa yang dia boleh buat pada dirinya dulu. Kemudian barulah kita beralih kepada cara untuk mengatasinya. Itu pun diserahkan kepada pelajar. Okay, ini antara sumbangan ataupun kelebihan teori ini. Okay, pertama adalah menekankan kepentingan hubungan akrab antara kaunselor dan klien. Yes, bila kita tidak terlalu judgemental terhadap klien, dia akan membina hubungan yang baiklah. Kita akan fokus pada pelajar dan ataupun kita fokus pada klien. Kita berikan peluang kepada klien untuk sedar tentang kemampuan dirinya. Seterusnya adalah menanam pendapat bahawa penerimaan, penghargaan serta kejuruan kaunselor merupakan syarat-syarat amat penting bagi menunjukkan perubahan. Ya, dalam sesi kaunseling kita perlu memberi ruang kepada klien untuk mengeksplor dirinya, dan memberikan penghargaan apa yang kelebihan dan kekurangannya dengan jujurlah. Maksudnya kita tak bolehlah menipu. Kalau kita jelas dalam ni ada kekurangan, kita bagi tahu. Tapi janganlah janganlah menggunakan mendownkan lagi dia. Kita bagi kata-kata semangat macam mana untuk ubah dan sebagainya. Okay, memupuk pendapat bahawa klien adalah rakan kongsi. Okay, dalam teori, dalam poin ni kita nak bagi tahu tentang kita lebihkan klien tidak menjadikan satu autokratik. Sehingga kita kadang-kadang ada kaunselor ni terlebih kuah daripada sudut, duk mengarah itu mengarah ni sampai klien rasa dirinya tidak diabaikanlah, suaranya tak didengar. Sebab apa? Dia jadi macam bapa mengajar anak. Sedangkan kita sepatutnya fokus kepada perkembangan diri. Iaitu klien kena kembangkan diri, eksplor dirinya sendiri. Ini adalah limitasi dalam teori ini. Dalam teori ini tidak terdapat satu set atau teknik atau tata cara khusus. Teori ini sangat open kepada yang nak aplikasi. Nanti saya akan serahkan tugasan kepada anda tentang pengaplikasian teori ini. Anda boleh rujuk mana-mana buku untuk melihat apakah pendekatan yang sesuai ataupun aplikasi kepada teori ini. Yang kedua adalah kurang panduan jelas tentang bagaimana untuk mewujudkan hubungan kaunseling klien. Okay, kita boleh faham yang dalam ni teori ni tidak dinyatakan secara jelas macam mana nak bina rapport dengan klien. Tapi secara amnya kita tahu bahawa kita perlu memberi ruang ataupun memfokuskan kita punya klien lebihlah dalam menghurai atau menjelaskan apa yang berlaku di dalam hidupnya. Yang ketiga adalah kebanyakan konsep tidak dapat dibuktikan dan diukur kerana ia bisa abstrak. Okey, ini antara limitasinya. Sebab ni masih dalam teori yang tidak dapat diukur dengan jelas. Yang keempat adalah terapi pemusatan insan. Kurang sesuai digunakan kepada klien yang hadir di sesi klien, bukan secara sukarela. Ini contohnya. Ada certain yang datang disebabkan masalah disiplin guru besar yang hadir. Adakah sesuai? Mungkin sesuai kalau sekiranya kaunselor mampu memberikan satu insight kepada klien untuk dia faham bahawa sesi kaunseling tersebut bukanlah untuk merendah-rendahkan dia, tapi adalah lebih kepada membantu atau memberikan insight yang baru kepadanya. Insight tu maksud celik akal. Okey. Okey, hari sekali adalah tugasan. Okey, sebelum tu saya ingin rumuskan bahawa kuliah kita pada hari ini ada memang nampak mudah, tapi dia ni lebih kepada saya serahkan tugasan kepada pelajar lah untuk mendalami lebih banyak lagi di dalam buku-buku rujukan ataupun di internet. Saya izinkan anda semua untuk memberikan pendapat ataupun berkongsi maklumat di dalam ruangan komen di dalam YouTube ini. Okey. Okay, sekarang saya akan jelaskan tentang tugasan. Okay, saya minta pelajar semua untuk baca ni dan saya harap pelajar boleh menyediakan video lah selama 15 minit sahaja. Buatlah role play ni bersama rakan kumpulan dengan secara sehabis kreatif yang boleh lah, dan akan diberikan hadiah di akhirnya. Okay, saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kita akan apa-apa soalan boleh ajukan di dalam ruangan ni, komen di bawah. Ataupun boleh WhatsApp saya terus di dalam grup. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Kita jumpa nanti.